Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Alright. Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alright, dan kita akan bersama pada hari ini, alright, hari Jumaat Barakah. Mudah-mudahan Allah akan merahmati diri kita semua dengan segala nikmat dan kurnianya. Hari Jumaat hari yang sangat best untuk banyak kebaikan, banyak benda-benda yang kita boleh buat pada hari Jumaat ni. Jadikanlah masa-masa pada hari Jumaat ni lebih kepada kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, buat kebaikan untuk diri kita dan juga dengan orang lain, right? Dan saya juga mengambil kesempatan untuk anda berkongsi pada hari ini kepada member-member yang mungkin kita nak kongsikan. Sebab hari ini topik dia topik yang mudah. Hari Jumaat kita nak topiknya sebenarnya bukan duit yang menjadikan kita gembira. Topik yang a bit macam bercanggah sikit dengan abang aku. Ada orang cakap abang aku ni cerita duit kan. Yelah, memang duit, tapi pada saya duit bukanlah satu benda yang boleh membawa kebahagiaan, tetapi kita boleh menjadikan kebahagiaan tu yang bawa duit. Macam mana kita nak jadikan supaya kita ni bahagia, dan mudah-mudahan kebahagiaan tu yang akan sebenarnya membawa kita duit dan sebagainya. Jadi abang pun nak kongsikan benda ni kepada sesiapa saja di luar sana. Jadi saya ambil kesempatan untuk beristighfar. Sambil beristighfar, saya nak macam share benda ni kepada rakan-rakan, kepada kawan-kawan, adik-beradik, abang-abu yang selalu nak diingatkan. Kadang-kadang mereka kita ingatkan diorang untuk masuk kelas right? Financial Mastery, right? Kita ada. Jadi saya ambil kesempatan untuk berkongsi. Sambil tu anda juga bolehlah berkongsi kepada rakan-rakan, kenalan, member-member, adik-beradik, semua tu lah. Dan juga bagi anda yang mungkin ada soalan, hari ini kita boleh ada soal jawab. Bolehlah tanya soalan-soalan yang mungkin kalau anda ada nak tanya. Okay. Alright. So banyak benda yang hari Jumaat ni berlaku. Dan saya juga hari Jumaat ni dululah saya dah start amalkan benda ni. Mungkin sebagai perkongsian yang bukan apa, tapi saya rasa satu perkongsian yang mungkin anda juga boleh buat. Jadikan hari Jumaat juga hari kita banyak bersedekah makan. Alright, kalau kita ada kesempatan untuk bersedekah makan dekat masjid ataupun kenalan ataupun rumah anak yatim, orang susah dan sebagainya, buat benda tu. Sebab benda ni sangat-sangat best, alright. So saya nak just make sure that okay, saya dah hantar pada beberapa adik-beradik, insyaAllah bersama dengan abang Abu nanti, insyaAllah. Alright, okay. Jadi kita akan bersama sebentar lagi, insyaAllah. Okay, kita nak tengok ada beberapa adik-beradik yang sudah pun datang. Kita tengok siapa yang dah datang ni. Okay, kita ada Mustafa Azmin daripada Sandakan, Sabah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana datang. Lepas tu kita ada Muhammad Faizal Abdul Aziz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Daripada Taman Tun Aminah. Taman Tun Aminah. Saya budak Taman Tun Aminah. Saya perwira 2 dan juga saya duduk di Pahlawan 10 dululah. Pahlawan 10, perwira 2, Kedai Najib. Kalau orang tahu orang duduk Tuan Aminah, dia mesti tahu Kedai Najib. Itu adalah kedai runcit bapak saya dulu dekat Taman Tun Aminah. Dapat juga jumpa. Alright, Syamil Firuz, salam Jumaat salam Jumaat Firuz. Apa khabar semua orang Singapura? Alright, dan apa benda yang kita nak macam kongsikan. Sebab saya belum tulis topik pada hari ni. Let me just write down the topic. Topik kita pada hari ini adalah duit bukan sumber kegembiraan. Itu dia.
Ni topik pada hari ni. Saya nak just like pastikan kita tahu pula topik. Okay, topik. Kita nak cerita pasal benda ni. Right. Topik duit bukanlah sumber kegembiraan. Something like that sebenarnya. Mungkin saya nak buat benda ni berlari sikit supaya tak kacau kita. Alright, let's scroll brothers and sisters. Alright, tu dia. Okay, dan kita bawa benda ni ke atas sikit. Yes. Okay, kita buat sikit. Alright, hari ni hari Jumaat. Anda, tempat you all dah boleh solat. Ada tempat mungkin ada limitation. Hari tu, minggu lepas sebenarnya saya ke Kota Damansara, Selangor. Dan ada kematian, jadi nak pergi ziarah kan. Then saya pun bawa sejadah semua siap-siap. Saya pun masuk je. Sebenarnya saya tak boleh masuk sebab Selangor ni dia bagi limited saja. Tapi Alhamdulillah dengan izin Allah saya dapat masuk, dapat solat. Kan? So hari ni seperti biasalah saya akan ke tempat belakang saya ni insya-Allah, right? So Singapura dah tak? Singapura dah okey semua. Ataupun ada masih peringkat macam mana? Syamil ke orang Singapura kat sana. Alright, sambil-sambil tu kita boleh tanya soalan topik kita, duit bukan sumber kegembiraan. Apa pendapat anda? Boleh komen. Apakah pendapat awak mengenai topik ni? Alright, duit ni bukan sumber kegembiraan. Dan abang pun hari ni nak share beberapa benda yang kita boleh buat yang tanpa sebenarnya perlu duit, tapi kita create that kegembiraan untuk menarik duit. So benda ni lah yang saya nak just like share kejap lagi dengan anda. Alright, sebab ramai orang rasa duit itulah sumber benda, tapi saya nak bagi tahu kegembiraan adalah satu choice yang kita boleh buat. Jadi itu yang kita akan bincangkan sebentar lagi. Tapi apa pendapat awak? Pendapat you all mengenai topik ni. Topik ni apa pendapat anda? Saya nak just like tengok. Still the same pre-booking for Jumaat Okey, sana sama juga mudah-mudahan dipermudahkanlah dengan segera, dengan cepat. Alright, kita ada Azim Noh. Alright, Azim Noh kepada Assalamualaikum AA dan AB semua. Alright, terima kasih Azim. Kita teruskan kita punya rancangan ni sebab dia bagi aku something yang macam best macam norma baru kan. Saya terus buat dan saya dah buat. Saya rasa macam seronok dapat berkongsi. Mudah-mudahan bila aku mati nanti ada juga yang orang akan tengok juga, dapat pahala kan, insya-Allah. Sebab tu kita nak kongsikan benda-benda yang baik, benda-benda yang boleh memberi manfaat, benda-benda yang boleh diguna pakai, benda-benda yang kita boleh berkongsi dengan orang lain. Jadi benda-benda ni yang sepatutnya kita mula gunakan dalam bidang-bidang ataupun medan-medan sosial ni. Tinggalkan banyak benda-benda yang baik, benda-benda yang boleh memberi manfaat. Kan? Jadi bila kita dah tak ada, mungkin dari sini kita akan dapat pahala juga. Kita simpankan, kita niatkan mudah-mudahan benda-benda ni kita infakkan, kita letakkan dalam benda ni. Sebab tu kita ada YouTube dan sebagainya. Jadi anda pun samalah mulalah berkongsi. Banyak benda kita boleh kongsi kan. Macam abang pun cuba kongsi apa yang mungkin saya rasa macam sesuai dengan diri saya. Dengan apa yang orang nak tahu daripada saya cuba buat. Jadi saya perlukan doa-doa anda ni semualah. Jadi hari ni kita nak berbincang pasal topik ni. Topiknya very straightforward punya topik sebenarnya. Kekayaan ataupun happiness. Happiness ni datangnya daripada mana kan? Itu dia punya topik dia. Happiness ni sebenarnya dia datang daripada mana happiness ni kan? So itu yang kita nak bincangkan sebentar lagi. Tapi saya nak juga tahulah apa pandangan anda mengenai topik pada hari ini. Duit bukan sumber kegembiraan. So what is your thought? Apakah thought anda dalam benda ni? Apa thoughts? What is your thoughts dalam benda yang kita cuba nak bincangkan pada hari ini? Apa your pandangan lah mengenai benda ni? Sebab kejap lagi kita nak kongsi-kongsikan dengan anda semua. Dan hari ini alright, okay, kita welcome siapa ni? Kita ada satu lagi soalan Alright, best. Semoga jadi istiqamah motivasi pagi. Semoga Allah permudahkan segala urusan
AA. Terima kasih. Alright. Okay, semangat sikit, semangat sikit. Come on guys. Hari Jumaat kita jadikan hari tu macam best sangat. Mulakan dengan senyum, dengan excitement, dengan itulah. Dia kasih energy sikit. Sebab energy Allah yang punya, kita kena dapatkan energy. Kita kena sentiasa dalam keadaan yang berenergi tinggi untuk mencapai banyak benda. Okay. Jadi topiknya adalah topik duit ni kan. Duit ni, adakah duit ni satu sumber kegembiraan? Atau yang mana dulu? Duit dulu baru gembira ke atau gembira dulu baru duit? Dia macam, kan ada orang cakap ayam dulu ke telur dulu kan? Something like that. Alright, kita ada Syira dan kita ada Abang Mustafa. Alright, saya nak just like kongsikan sedikit. Kalau ada soalan lagi bagus sebelum kita, kalau boleh kita just adakan soalan-soalan dulu, lepas tu baru kita bincangkan pasal topik pada hari ini. Ada tak soalan? Soalan-soalan yang awak nak tanya dalam apa sajalah soalan yang boleh awak just tanya saja. Abang Abu cuba jawab dengan yang terbaik, insya-Allah. Okey, kita ada siapa ni? Kita ada Syira. Dia cakap apa tu? Sebab saya kena letak ni. Alright, okay. Sumber kegembiraan tak perlu diurus. Duit bukan sumber kegembiraan, tapi perlu diurus supaya kita gembira. Alright, betul. Kan? Dia tu bukan satu sumber kegembiraan, tapi perlu diurus supaya kita gembira. Sebab kalau duit tak diurus, mungkin kita tak akan dalam situasi yang gembira. Walaupun benda tu taklah, kata orang tu, benda yang penting untuk kegembiraan, tapi dia boleh menyebabkan sama ada kita gembira atau stres 24 jam kan. So very good Syira, satu pandangan yang best sekali. Alright, kita Kumari, gembira dulu AA. Very good Kumari, I think I love that statement. Gembira dulu. Sebab gembira ni dia bukan satu benda yang kita perlu ada something daripada luaran. Alright, so bila kita gembira, maksudnya priority kita adalah untuk gembira, kan? So decision kita adalah untuk kita tak nak tak gembira. Itu sebab kita buat decision untuk kita gembira. Hari-hari bangun pagi kita cakap, alright, aku gembira. Because kegembiraan ni adalah satu benda yang Allah pun pesan tau, jangan bersedih. Jangan bersedih, gembira, right? Gembira, satu keadaan gembira kerana kita diberikan nyawa dan sebagainya. Boleh tak kita gembira tanpa duit? Boleh. Kalau kita jadikan duit itu sebagai sumber untuk banyak benda, kita mungkin tak gembira. Tapi kalau kita rasa duit itu bukan sumber kegembiraan, kegembiraan aku decide. Ada duit, tak ada duit, aku gembira. Tapi awak faham tak? Duit ni pun, bila kita gembira, dia akan tertarik pada kita. Sebab apa? Apa yang kita vibratekan dalam keadaan gembira adalah something yang positif. Alright, bila kita vibrate kegembiraan ni kan, kegembiraan adalah vibration yang positif. Maksudnya bila kita gembira, satu aura positif akan keluar daripada diri kita. Jadi ini sebenarnya juga adalah benda yang suka tau. Duit ataupun manusia pun suka orang yang gembira. Manusia kita suka orang yang gembira tau. Kita tak suka orang yang selalu sedih, selalu negatif. Kita suka orang-orang yang positif dan sebagainya. Sama juga dengan duit. Jadi mulakan decision. Kita perlu decide yang okay, aku gembira. Dia macam tu Okay. Alright, ni lagi gembira dulu abang. Okay, kebahagiaan ni dia. Kebahagiaan dan kegembiraan baru duit datang seperti magnet. Very good. Alhamdulillah, I think you guys are in the right kind of like mindset. Saya sangat teruja tau bila kita baca very positive statement, alright, daripada you. Very good. Muhammad Azizul, dia cakap gembira. Okay, very good. Dan okay, relakan hati untuk gembira. Very good. Okay, memang betul sebab gembira tu the first is the decision. Dia tak boleh disebabkan daripada perkara yang berlaku tau. Dia decision. Kita decide yang aku gembira, aku nak gembira, right? Sebab ramai orang dia jadikan kegembiraan itu sebagai satu byproduct daripada sesuatu yang berlaku. Contohnya satu achievement ataupun satu bentuk action, alright? Ataupun satu benda yang berlaku yang menyebabkan mereka gembira. This makes benda macam ni menjadikan kegembiraan tu dependent dengan banyak benda. Dia tak datang natural daripada diri kita. Kita dependent. Ini adalah satu benda yang sebenarnya kita tak perlu depend. Gembira, awak decide. Hari ni aku nak gembira. That's it.
So that's it. Apa keadaan pun aku rasa aku nak gembira je. Aku hari ni nak feel happy, right? Joy. Dia dalam English perkataan happy dengan joy adalah benda yang berlainan. Happy ni dia tapi joy tu adalah satu feeling, right? Satu feeling yang datang daripada dalam. You feel so joyful, right? Jadi kegembiraan itulah yang abang maksudkan perlu kita pupuk, right? Okay. Sebenarnya awak kena decide yang awak punya kegembiraan ni tak perlulah datang daripada perkara-perkara event, alright? Tak perlu. Dia sebenarnya choose. Awak boleh hanya memilih pada apa pun keadaan aku nak rasa gembira. That's it. Right? Ini adalah satu benda yang best tau. Kalau boleh buat benda ni kan. Apa keadaan pun awak decide, aku nak gembira je, babe. Aku nak gembira saja. That's it. Apa pun berlaku, aku nak gembira. Ini adalah benda yang sangat betul, right? Okay, kat sini S. Kumari, pagi-pagi saya nyanyi lagu yang buat saya gembira. Why not? Right? Apa saja aktiviti yang boleh buat awak gembira, buat saja. Tapi pastikan aktiviti yang betul lah. Alright. Okay, gembira ada pada duit suka pada orang yang positif, betul? Duit suka, orang suka, semua benda suka pada orang-orang yang positif. Okay, very good. Ini antara benda yang awak kongsikan. Teruskan perkongsian yang kita lakukan. Sebab bila awak tulis tu ramai yang actually baca dan mungkin itu juga boleh memberi manfaat kepada orang yang membaca apa yang awak komen tu, right? Okay, kita tengok lagi. Dan kenapa orang hari ini terlampau susah nak mencapai kejayaan dalam satu benda adalah mereka ni risau. Kerisauan ni sebenarnya berpunca sebab mereka terlampau fikir mengenai keadaan-keadaan tertentu secara teruk sangat. Bila kita melakukan sesuatu itu dengan melebihi batas, dia akan merosakkan kita. Gembira tu pun kalau dia melebihi, berlebihan pun tak boleh. Bila abang cakap gembira tu, kita nak rasa benda tu. Kegembiraan yang berlebihan boleh menyebabkan kita mungkin tersilap langkah, kita julid mencederakan orang dalam perbuatan kita yang mungkin melampaui batas dan sebagainya sebab terlampau gembira. Sebab tu kegembiraan kesedihan dia tak boleh melampaui batas. Sama juga dengan kesedihan. Kadang-kadang orang ni terlampau sedih sehingga mereka lupa untuk gembira, mereka lupa untuk rasa bersyukur, bahagia dan sebagainya. Jadi suffering ni selalunya disebabkan kerana kita terlampau memikirkan banyak benda-benda yang bukan dikontrol kita. Alright? Sebab tu awak kena choose. Alright? Awak choose hari ni aku nak gembira, saja. Aku nak tenang, aku nak gembira. So benda ni penting lah pada abang. Mungkin benda ni nampak macam simple tau. Memang simple pun kalau kita boleh buat. Tapi apa yang abang pun nak macam mention kat sini, apa sebabnya dia tanya? Ada yang tak, sebab tu aku cakap kegembiraan ni bukan disebabkan duit. Dia decision sendiri. Dia ada duit ke tak ada duit, dia decide. Dia nak gembira. Maka itu terjadi. Tak kira lah dia bukan apa sebab dia decide. Ada orang yang banyak duit, dia gembira. Kan? Sebab dia decide. Ada banyak duit, dia gembira. Sebab dia tak meletakkan kegembiraan tu dari duit tu. Lepas tu ambil duit dia. Dia gembira juga. Dia tak ada masalah. Sebab kegembiraan tu tak ada, dia tak ada attachment dengan perkara-perkara lain. Inilah yang saya nak cuba awak faham benda ni. Hari-hari awak decide untuk gembira. Betul Alright, saya risau banyak. Harapnya risau yang positif. Jangan risau, tak perlu risau. Ada benda ni kita tak perlu risau. Alright, sebab kita perlu yakin dan teruskan. Sebab ada benda yang kita tak boleh kontrol. Kita jangan risau terhadap benda-benda yang kita tak boleh kontrol. Alright, kita serahkan pada Allah dan kita terus dalam keadaan happy, yakin benda yang kita serahkan ni Allah akan pastikan ia terjadi. Okay? So, kita juga perlu kegembiraan ni untuk kita get that positive vibe dan energy dalam mencapai matlamat kita. Sebab ramai orang tak dapat matlamat tu sebab dalaman dia. Dia sendiri tak yakin, dia sendiri rasa risau, dia sendiri tak rasa tak betul, lepas tu dia buat. So benda ni menjadikan a bit conflicting dengan otak dan perbuatan. Sebab tu kita kena align benda ni. So bila kita buat satu, kita kena yakin yang kita akan capai matlamat tu dan rasa gembira. Kenapa rasa gembira?
masih kita nak fahamkan rasa gembira adalah satu positivity yang akan keluar. Alright, bila kita gembira, automatically you ada vibration yang positif. Vibration yang disukai oleh manusia, disukai oleh alam. Nature ni dia suka orang yang joy, gembira. Sebab apa? Nature ni dia bagi kita untuk kita rasa bersyukur dan gembira dengan apa yang diberikan oleh nature ni. Jadi kalau nature dah bagi banyak, kita masih sedih, dia pun rasa, aku dah banyak bagi, kau masih tak gembira lagi ke? Dia macam tu. Alright, lebih kurang lah macam tu. Jadi, there's no reason. Alright, there's no reason to limit kita punya happiness. Kita boleh sentiasa happy. Alright, dan happiness tu adalah juga kita punya option, dan juga kesedihan atau misery tu pun kita punya option. So, semuanya adalah your choice. Kita yang buat sama ada kita ni happy atau tak. Jadi itu adalah yang pertama untuk kita memulakan hari kita, bahawa duit ni bukan benda yang menjadikan kita happy atau tak. Sebaliknya, satu adalah kita punya choice kita untuk menjadi happy. Alright. Okay, kita nak just tengok kat sini. S. Kumari pun ada cakap apa ni. Betul lah Abang, kita kena buat benda-benda yang buat kita gembira. Bagus. Dan kita ada Zul Apple. Assalamualaikum Zul. Seperti biasa Abang Bu, tapi tetap kacak macam biasa. Salam Jumaat Abang Bu. Bila dia cakap kacak, takkan aku nak duduk diam. Kan, kita bagilah dia tepukan kan. Dia dah cakap kacak tu. Dia dah cakap kacak, aku bagi 2 lagi. Kita lagi 3 lagi. Kita bagi semua supaya dia orang terus cakap aku kacak. Okey. Dan seterusnya, apa yang Abang Bu nak bagi tahu juga, yang boleh membuatkan kita happy ni adalah satu statement yang saya nak bagi. Let's go of the judgment. Maksudnya, awak jangan judge. Alright, ini saya try buat something yang lain pada hari ini, insyaAllah. Okey, kejap saya buat something yang saya nak juga try banyak benda lah. Kan, saya nak try banyak benda. Okey. Kejap saya nak tulis. Tengok boleh tak saya buat benda ni secara apa ni? Okey, kita okey, saya cubalah buat. Alright, boleh. Okey. Alright, ini yang saya cakap tadi. The second one is about, okay, let go of judgment. Alright, ini adalah yang juga punca mengapa ramai orang ni dia macam dalam keadaan yang sedih atau tak happy disebabkan. Alright, kejap Okay, Suhaimi ada cakap apa ni? Salam AA. Salam AA, Jumaat Perberakan. Masya Allah, best sekali nampak muka yang handsome bagi-bagi ni. Tepuk lah. Okay, tepuk. Aduh, ini tak jujur je macam cakap. Lepas tu nak minta tepuk lagi. Cuba jujur sikit. Okay, semangat. Okay. Alright, jadi apa yang saya nak bagi tahu yang bab kedua ni pula, let's go of judgment. So, kenapa orang ni macam dia tak gembira? Sebab dia selalu dalam keadaan nak buat judgement. Alright? Sebab rahsia kegembiraan ni bukan pada apa-apa yang berlaku, event dan cara kita respon. Alright? Cara kita respon sebenarnya adalah yang buat kita boleh memilih sama ada kita nak gembira atau tak. Sebab tu kita jangan buat judgement terhadap apa-apa pun. Alright? Okay. Dan oleh sentiasa mula ambil satu formula redha. Right? Menerima redha dengan apa yang berlaku, apa yang terjadi pada kita dalam usaha kita untuk memperbaiki diri, untuk mencapai matlamat, untuk dapatkan apa yang kita nak. Redha. Sebab apa? Menerima sesuatu keadaan adalah satu bentuk kita menunjukkan yang kita gembira. Kita redha. Apa pun berlaku, okay. Yeah, it's okay. It's happened. Thank you very much. Ya Allah, I learned something from this. Kalau benda tu tak bagus. Dan Alhamdulillah, I get something yang because of Allah. Sebab benda tu jadi macam Allah. Dan cuba juga dalam satu hari tu, kita cuba jangan bagi apa-apa blame terhadap orang. Kita mengecik membawang pasal orang, kita komplain. Cuba satu hari ni, awak cuba hari Jumaat ni, hari yang mulia, hari yang best, hari yang penghulu segala hari ni, kita mulakan hari ni. Kita jangan komplain, kita jangan blame, kita jangan shame people. Jangan kita memperlekehkan orang, jangan kita komplain. So no negative thoughts. Semuanya baik. Fikir semua baik.
Alright, apa? Tengok orang tu dalam keadaan tu fikir yang baik. Fikir yang baik. Cuba buat benda ni. Sebab bila kita let go of judgement terhadap seorang, kita jadi happy. Kalau kita sentiasa ada judgement terhadap, kita tak happy. Nak bila kita berjumpa atau bercakap, berbual dengan mereka ni, kita rasa tak happy. Sebab kita ada judgement terhadap seseorang. Sebab tu, please let go of judgement. Jangan kita judge. Alright? Semua orang tengok. Dan cuba tengok, setiap orang hero dalam hidup dia. Dia ni adalah seorang hidup dalam hidup dia. Kita tengok dia ni hero, dia go through certain thing. Kita mula melihat kebaikan dalam seseorang. Alright, ini sangat penting dalam kita mengekalkan kegembiraan dalam hidup kita. Sebab ramai orang, dia jadi tak sedap, tak gembira sebab dia ada judgement. Dia buat judgement terhadap orang, judgement terhadap sesuatu yang berlaku. Jadi ini yang menjadikan mereka tak gembira. Jadi satu rahsia sebenarnya adalah kita melepaskan apa-apa tanggapan terhadap orang dan mula melihat setiap orang ni ada sesuatu yang baik. Ada sesuatu yang baik. Dan kalau pun mereka buat sesuatu yang silap, right? Okay, cuba kita cari kebaikan dalam benda tu. Mungkin dia buat silap terhadap kita, tapi ada kebaikan yang sebenarnya untuk diri kita. Jadi kita kena tengok benda tu juga, right? So, itu yang juga perlu kita lakukan. Dan seterusnya, cara untuk kita nak melepaskan judgement terhadap orang ni, kita juga boleh develop some trust, right? Kita mula percaya dan yakin segala kejadian, segala benda yang berlaku adalah untuk kebaikan. Kita kena mula develop that trust. Kita kena believe that whatever happen is always for a good reason. Mesti ada kebaikan, right? Mesti ada kebaikan, alright? Jadi kita kena mula faham benda ni, right? Mula faham benda ni sebab kegembiraan ni sebenarnya bukan daripada duit. Sekali lagi, saya nak bagi benda-benda ni sebab saya nak awak mula melihat kegembiraan dalam aspek yang awak sebenarnya boleh start to gembira tanpa mempunyai duit. Mempunyai duit, awak dah mula start gembira. Sebab ramai orang bila dia ada masalah duit, dia tak gembira. Right? Ataupun kegembiraan dia bukan yang real, bukan datangnya daripada jiwa, tetapi dia buat faking up kegembiraan. Kita tak nak. Kita nak benda tu datang daripada real. Jadi satu adalah choice tadi, kedua adalah judgement. Let's go of judgement. Alright? Sebab like kita ada satu perniagaan. What I mean is like something yang kita buat dengan diri kita, dengan orang lain dan juga dengan Allah. Jadi bila kita letakkan Allah sebagai satu tempat sumber kita kena sentiasa gembira, maka you settle everything. Alright? Sumber kegembiraan kita Allah. Sumber kegembiraan dia yang boleh kasih kita gembira anytime. Jadi letakkan sumber tu pada Allah dan bukan pada manusia, bukan pada suatu kejayaan dan sebagainya. Jadi sumber kegembiraan adalah sebenarnya daripada Allah. Jadi kita tak perlulah nak sentiasa judgement terhadap sesuatu yang lain. Ini juga akan memberikan kita kegembiraan dan seterusnya. Untuk menambahkan kegembiraan, you need to be this, like be present. Saya just like letak kat sini supaya awak macam boleh faham benda ni. Aku nak buat macam-macam ni, right? Alright, kita tengok. Alright, I boleh copy, then I boleh just buat ni. Okay, kita tak apa. Okay, I cuba buat kan. Korang okay lah. Bagi aku some idea tu, like macam mana aku nak buat benda ni semua. Alright, saya cuba paste. Alright, cantik. Text be present. Okay, yang ni seterusnya. Right, apa maksud abang buat adalah be present. Okay, let go of judgement. Untuk kegembiraan, be present. Alright? Kegembiraan ni kan, rasa tak gembira ni selalunya tak akan berlaku pada keadaan sekarang. Alright? Biasanya rasa tak gembira ni berlaku disebabkan satu benda yang berlaku sebelum ni. Ada benda yang berlaku pada sebelum ni itu. Jadi kita jadi tak gembira. Jadi balik kepada the present moment. Pada ketika ini kan, pada ketika ini kita mula rasa joy. Right? Lupakan benda-benda yang telah pun berlaku, sama ada dengan melupakan atau kita redha, kita terima, tapi kita mula melihat
keadaan sekarang, ya Allah, aku dapat duduk sekarang, aku dapat buat benda ni, aku dapat bercakap ni, aku dapat buat kebaikan, ya Allah. Like gembira, gembirakan hati kita dengan mula melihat pada sekarang, bukan memikirkan benda yang dah lalu, benda yang lampau. Alright, itu juga adalah satu kaedah untuk kita menimbulkan kegembiraan. Dan seterusnya adalah being grateful ataupun bersyukur. Alright, being grateful adalah the next benda yang Abang Abu rasa sangat-sangat penting dalam kita merasakan kegembiraan. Alright, so saya buat lagi sekali. Tengok. Alright, sekejap Okay, salah ni, sekejap. Okay, saya cuba buat. Okay, aku cuba buat macam-macam ni. Korang kena macam sabar sikit. Tapi rasa macam aku ni macam best sikit lah sekarang kan. Dah macam nombor 3, right? So be grateful. Apa maksud be grateful? It's about bersyukur. Alright? Bersyukur. Bersyukur dengan setiap kejadian. Alright? Dia bukan hanya satu benda yang bersyukur ni dia datang dengan satu benda yang dalam sangat. Jadi sentiasa bersyukur dengan segala keadaan. Tengok, kira dengan berapa banyak nikmat yang Allah bagi pada kita. Sentiasa dalam bersyukur ni dia memberikan kegembiraan. Kita tengok, kita dapat keluarga yang baik, kita dapat anak-anak, kita dapat kehidupan, kita dapat kita dapat menghembus, kita dapat tengok dunia, kita ada pendengar, kita boleh melihat, kita boleh bercakap, kita boleh merasa. Banyaknya nikmat untuk kita bersyukur. Right, sentiasa bersyukur. Okay, so jadi pastikan kita ada satu rasa kesyukuran yang sentiasa rasa bersyukur ni memberikan kegembiraan. Setiap kali kita berasa bersyukur, kita dengan automatik kegembiraan tu akan ada dalam diri kita, dalam hati kita. Right, sebab tu bersyukur ni dia satu benda yang powerful yang orang tak faham. Sebab bersyukur ni juga menjadi magnet untuk menarik kekayaan. Jadi kalau kita tengok, adakah duit dulu baru bersyukur? Tidak. Kita bersyukur dulu. Maksudnya kita gembirakan diri kita dulu supaya duit tu akan melihat, dia ni gembira lah babe, gua nak pergi sama dia. Dia macam tu. So duit ni dia memang macam tu. Dia nak tempat-tempat yang dia rasa macam seronok untuk berada, right? Lebih-lebih lagi dalam kalangan-kalangan yang positif, right? Jadi pastikan anda sentiasa dalam keadaan yang gembira, ceria. Mudah-mudahan itu juga akan memberikan satu kebaikan untuk kita rasa gembira. Dan seterusnya Abang Abu nak bagi juga, apa lagi cara yang boleh menjadikan kita gembira adalah satu lagi benda yang Abang Abu nak just share kepada anda. Right, let me just do this again. Wow, Abang Abu dah terror sekarang, Habib. Alright. Dah power lah kau, Abang Abu. Dahsyat lah. Okay. So, kita cuba buat secara ni. Yes, I've done it, man. Wow, this is interesting. Okay. So, yang seterusnya adalah kita create a strong social connection. Apa maksudnya? Maksudnya, kita kena ada some social connection yang baik. Contohnya kita tahu orang-orang yang kita nak bergaul, right? Supaya kita mempunyai rasa gembira, rasa bersyukur, rasa yang saya cerita tadi, yang orang boleh memberikan kita motivasi. Cuba cari benda-benda yang macam tu. Dan mula create very good connection dengan keluarga kita supaya kita rasa gembira. Sebab keluarga ni adalah satu institusi yang boleh memberikan kita kegembiraan yang best. Bermulanya satu keluarga yang bahagia, sakinah, kita panggil dia. Keluarga sakinah akan memberikan kegembiraan dalam setiap individu dalam keluarga tu. Sebab tu kita sentiasa berdoa untuk bagi keluarga yang sakinah. Mudah-mudahan daripada rahmat keluarga tu kita akan dapat banyak kebaikan, kegembiraan. Alright? So sebab tu benda tu penting juga. Pastikan setiap orang tu kita mula hargai mereka, kita mula bagi respect mereka, kan? Kita bertegur sapa dengan mereka sebab kualiti punya hubungan akan berkembang. Alright? Akan berkembang. Alright? Dia akan berkembang. Kita tak nak kuantiti. Mungkin kita ada kuantiti, tapi kuantiti ni distract. Bila banyak sangat dia distract. Tapi bila kita ada kualiti, hubungan tu akan berkembang. Sebab tu kalau tengok ada orang dia kenalan ramai tapi dia biasa-biasa dengan semua orang. Tapi ada orang ni dia ada kualiti
Dan relationship nurture, it can nurture tu jadi very powerful. Sebab tu bila kita nak create some happiness, you need to have quality relationship dengan people. So cari orang-orang yang you boleh berkongsikan punya idea, you punya kehidupan, you punya cita rasa, benda-benda yang kau boleh kongsi. Sebab ini akan memberikan kegembiraan. Kadang-kadang kita ramai kawan, tapi kalau kita tak dapat berkongsi juga, dia tak ada best. Alright? Dan last sekali yang Abang Bu rasa adalah yang last yang something yang awak akan rasa sangat gembira lah. Ini berlaku pada saya, pada ramai orang-orang yang berjaya. Ini rahsia dia. Kalau you nak dalam banyak-banyak Abang Bu cerita ni, yang ni kau dengar betul-betul dan kau apply benda ni, right? Sebab benda ni adalah yang pada pandangan Abang Bu yang memang the best lah. Among yang saya cerita ni, kalau ada something yang paling best adalah ni. Apa dia? Right? Live with contribution. Maksudnya kita hidup ni, alright, yang kegembiraan paling dahsyat, alright, yang akan berikan kita kegembiraan yang paling dahsyat adalah apabila kita memberi, alright. Bila kita memberi ni, dia adalah satu kebahagiaan, satu benda yang kau tak boleh nak cakap lah, alright. Bila kita memberi kan, it's a contribute. Kita contribution ni memberilah. So bila kita memberi, memang kita akan rasa sangat best. Apa pun, walaupun sekecil mana pun. Kalau kita buat satu orang yang sedih, gembira pun, kita akan rasa macam wow, gembira sangat hati kita ni. Sebab tu kalau boleh setiap hari, orang cuba bagi satu orang happy sebab awak. Dia gembira sebab awak. Cuba cari, like apa pun, seorang aku nak bagi dia jadi happy lah. Cuba fikirkan dia mula buat benda tu. Sebab kalau awak boleh buat benda tu, like dengan hanya kata-kata yang baik, like kita mula appreciate kejayaan dia orang, ataupun bagi something yang mereka, like kau macam kadang-kadang saya buat tau benda ni, memang seronok bila kita tengok. Saya duduk kedai makan, aku tengok orang makan kan, ada satu grup kata kadang-kadang ada orang tua kan, makcik-makcik, ada kadang-kadang pakcik kan makan, aku tengok, aku akan bayarkan tau. Lepas tu aku duduk perhatikan dia orang. Lepas aku perhatikan apa berlaku bila dia nak pergi bayar, orang tu cakap, macam dah bayar, dia macam pelik tau. Dia tengok siapa. Aku pula dah cakap, jangan cakap saya kan. Jangan cakap saya belanja. Okay? Lepas tu orang tu akan macam rasa macam, wah, masa tu saya seronok tengok tau. Macam best sangat. So kadang-kadang bila kita beri ni, kita boleh beri tanpa mereka tahu untuk nak melihat betapa orang yang terima ni dia gembira gila. Dan ini akan menjadikan diri kita sendiri gembira sangat. Alright? Okay? Dan pastikan bila kita memberi, kita memberi dengan satu niat yang ikhlas, supaya pemberian kita ni akan bawa kebaikan pada dia. Ini juga adalah benda yang bagus. Dan seperti yang saya cakap, bila kau mula memberi kan, alright, bila kau memberi, hari-hari buat Abang Bu. Alright, sekejap ada ni. Memang betul Ibu, social connection, alright, ada ni. Sekejap aku cuba baca balik. Saya dengan suami saya pernah buat complain no complain, memang best. Very good. Eskumari, very good. Assalamualaikum AA, salam Jumaat. Salam AA, kita sentiasa nak beri kesenangan terhadap orang lain, tapi aku belajar kita mesti ada house rules to follow dan control, treat everyone the same. Meaning to say, kalau orang okey dengan kita, kita pun akan lebih, boleh ke gitu. Nah, kita, sebab tu saya cakap no judgement. Apa yang saya cakap first tadi, untuk kegembiraan kita tak ada judgement. Kita treat everybody, don't judge. Alright? Don't judge. Dia bagi ke, dia okey dengan aku ke, dia tak okey ke, semua tak peduli. Awak jangan fikir macam tu. Bila kita nampak soalan ni sendiri dah memberikan yang macam kita rasa macam tak sedap. Kita tak nak rasa macam tu. Jadi kita, the first rule yang Abang cakap, let go of judgement. Nampak? Let go of judgement. Kita tak boleh judge. Apa yang kita buat ni, kita rasa dengan gembira kita buat. Kita tak perlu dia terima ke, dia tak terima ke, semua jangan fikir. Sebab tu saya cakap benda tu quite penting lah. Okay, dah macam flag France lah kat tepi Wakaka, taruhlah kuning jadi macam tak ada. Aku Jerman Alright. Memang best Abang Abu, social connection make us happy, very good. Okay, take away quality relationship, right? Yes, itu adalah something yang very important. Okay, AA,
Kalau buka topik selalu kena dengan keadaan semasa. Tak tahu je lah AA ni, thank you. Allahu Akbar. Dengan keadaan semasa yang aku main cakap je, aku tak ada pun buat macam tu. Aku main cakap je, aku tak ada prepare. Bila aku datang ni, aku tak prepare. Aku thought, okey lah, aku thought hari Jumaat aku malas nak cerita pasal duit sangat. Aku nak cerita benda yang boleh tarik duit. Jadi benda yang boleh tarik duit dengan cepat lah kegembiraan. So macam mana kita nak mencapai kegembiraan yang satu tahap yang vibration dia kuat. Itu yang kita cuba bincangkan tadi. Alright, thank you Azim. Ya, hari-hari saya buat bagus. AA, best. Alright, now. So itu antara benda yang Abang Abu nak just like kongsikan dengan anda pada hari ini, hari Jumaat. Jadi happiness isn't something you experience, it's something you remember. Right? Happiness ni, dia bukan satu, dia joy tu adalah satu rasa tau. Tapi happiness ni, dia something yang you boleh remember. Ini bukan like something yang you boleh remember. Ni somebody told lah. Okay, anyway, happiness ni dia sebenarnya dia bukan satu dia satu tujuan, dia bukan satu, apa nak cakap happiness ni dia bukan satu matlamat tau, dia bukan satu goal untuk kita capai, tapi kita perlukan happiness untuk capai goal kita. Dia macam tu. Happiness ni bukan aku nak happy lah, aku nak happy. Bila saya cakap I'm happy tu, dia dalam bentuk present, like sekarang, like, sebab benda tu dia tak ada, dia bukan matlamat. Dia bukan matlamat, dia adalah satu present, satu keadaan, right? Satu situation. Jadi pada Abang Abu, it is happiness is not something that you boleh, dia kena ada daripada dalam. Cuba faham Abang Abu ni kadang-kadang tak gerti lah nak explain secara macam orang yang dahsyat-dahsyat ni kan. Tapi apa yang aku cakap ni, aku macam bukan cakap dari segi macam nak cakap, tapi aku cakap ni benda yang aku rasa tau. Jadi happiness ni dia bukan satu benda yang kita letakkan sebagai matlamat, aku nak happy, tapi dia sebenarnya benda yang berlaku sekarang ni. Alright, happiness adalah now. It is about it. That's why kita cakap happiness is present. Happiness is present, something yang berada dalam ni. Dia bukan sebab tu sebab dia memang ada dalam. Itu benda. Jadi kita dah bagi beberapa ideas ataupun beberapa benda yang you all can actually like adapt. Alright, satu, saya dah bagi tahu, be grateful, sentiasa dalam keadaan bersyukur dengan segala apa pun. Alright, dan pastikan juga be present. Alright, sekarang, it is not nanti, later, whatever. Sekarang, aku rasa gembira. Kan macam tu. And let go of judgment, very important. Selagi kita ada judgment, kita tak akan happy. Selagi kita ada judgment terhadap sesuatu benda, sesuatu keadaan, sesuatu orang, sesuatu manusia, right, kita sentiasa dalam keadaan judgment, maksudnya kita tak gembira. Alright, sebab tu kita buat judgment. Alright, dan pastikan create strong relation, alright, connection, social connection. Kenalan kita, keluarga kita, dan macam aku cakap tadi, quality relationship. Quality one. It's not about quantity. Tak guna kita ada ramai orang yang kita kenal tapi kita tak ada quality. Right? We want quality relationship. So build that. Alright? And of course, live with contribution. This is the most highest. Alright? Kalau banyak-banyak yang saya rasa paling gembira adalah apabila kita mula memberi, contribute. Walau sekecil mana kan, kita rasa gembira. Hari ni ada orang nak, adik-adik saya telefon. Dia cakap, bang, boleh tak kami jumpa? Boleh. Alright? Sebab itu memberikan saya kegembiraan. Sebab saya bantu. Mungkin saya takkan bantu apa tak. Aku duduk, dengar dan aku bagi sedikit pandangan aku. Itu pun buat orang tu macam rasa best dan saya rasa gembira. Jadi inilah benda yang saya nak cari sebenarnya dalam hidup saya. Benda macam tu. Saya nak sentiasa dalam keadaan gembira. Right? Supaya bila kita gembira, apa dia punya rahsia adalah banyak benda yang tertarik pada kita. Alright, semua benda-benda yang baik tu akan mula tertarik kerana kegembiraan yang kita vibratekan. Jadi pastikan kita sentiasa right dalam keadaan gembira, sebab kegembiraan tidak perlu ada duit. Tak perlu ada duit untuk rasa gembira, tak perlu ada kejayaan yang luar biasa untuk kita rasa gembira. Tapi sebaliknya, benda-benda yang Abang ceritakan tadi, inilah sumber-sumber yang boleh cari supaya awak mendapat kegembiraan yang berterusan. Jadi bermula dengan decide yang aku gembira, right? Aku gembira. Apapun keadaan aku gembira. Dan lepas tu all the 5 benda yang saya dah kongsikan, insya-Allah. Right? So sambil tu kita juga ada dalam 10 minit ni, kalau sekiranya anda ada apa-apa yang awak nak tanya, boleh tanya. Kita ada Kak Kak Suriana, hui. Kak Suriana dalam grup email marketing,
Ramai dah cari geng-geng malam awak tu. Geng-geng malam kan, geng-geng malam. Geng-geng malam awak dah cari, mana Kak Suryana, mana Kak Suryana. Jadi kau munculkanlah diri. Kau tak datang kelas aku pun tak apa. Kau datang lepas kelas, dia nak berbual dengan kau, right? So kau pastikan benda tu Kak Suryana, alright? Okay, siapa ni? Mahdia Abdul Razak. Okay, dayangku Fuzia Muhammad. Oh, dia okay, dia tag. Terima kasih kerana tag tadi. Jadi kita bagi tepukan kepada anda. Kita tag. Kita juga bagi the DJ Hop. Alright. Okay now, sekarang let's have some interaction, questions and answers sebelum kita stop. Dan hari ni Jumaat, pastikan anda best, alright, best. Kan, Abang Asmadi, Eskumari ni semua satu geng kan, geng malam dengan Amin, dengan lagi satu Abang Razak kan. Alright, okay, rasa happy, rasa syukur, Alhamdulillah. Ada cerita pasal orang tua di bawah naungan pokok yang rendang makan roti kering sambil air sungai yang mengalir. Favorite clip. Alright, terpulanglah. So aku nak just bagi tahu kegembiraan tu bukanlah something yang kita tak boleh. Semuanya datang daripada diri kita. Alright, jadi ramai orang yang mungkin dalam keadaan dalam keadaan COVID ni, dalam keadaan semasa yang orang tak rasa begitu gembira disebabkan pelbagai keadaan dan sebagainya. Jadi saya bagi sedikit untuk anda mula aplikasikan benda-benda yang baru kasih ni dan melihat sendiri apa akan berlaku pada diri awak. Saya yakin dan insyaAllah saya pasti juga dengan buat benda-benda yang Abang Buddha share pada hari ini, pastinya awak akan rasa macam best. Macam wow, yes, it makes sense and it's really like you can feel it. Alright? Jadi topik hari ini, duit bukan sumber kegembiraan. Sebaliknya, kegembiraan adalah kita ciptakan dengan bantuan Allah, sebab sumber kegembiraan adalah Allah. Allah yang bagi kita kegembiraan. Allah juga yang boleh menutupkan diri kita daripada gembira, tapi kita sentiasa mohon pada Allah supaya diberikan kegembiraan agar kita dapat melakukan banyak kebaikan, right? Sebab kegembiraan adalah satu aura positif, satu rezeki Allah kepada orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang memberi, orang-orang yang menjaga hubungan, orang-orang yang sentiasa merasakan kehidupan dengan penuh nikmat pada Allah dan sentiasa dalam keadaan bersyukur. Inilah yang Allah bagi, alright, nikmat untuk rasa gembira, alright. Okey, ini ada soalan kita dah buat tarik rezeki, tapi kita ada masalah usaha yang terdekat untuk penat, letih sebab apa? Kesihatan. Alright, ini jangan mengeluh. Alright, pertama sekali saya cakap, jangan mengeluh. Allah ni tak pernah pendekkan ataupun kecilkan rezeki kita. Alright, Allah tak pernah. So walaupun kita rasa kita macam kesihatan dan sebagainya, ada satu kebaikan yang sebenarnya Allah bagi pada kita. Jadi kita ambil. Sebab tu saya cakap, yang tu let go of judgment. Bila saya cakap judgment, bukan hanya dengan orang, tapi dengan keadaan kita, dengan apa yang Allah dah aturkan pada kita. Jangan sedikit pun buat judgment. Segalanya mesti adalah untuk kebaikan. Right? Ingat benda tu. Apa-apa berlaku pasti ada kebaikan, dan kebaikan yang sangat-sangat penting untuk diri kita. Jadi stop of being sentiasa mencari alasan ataupun mencari sebab-sebab. Jangan. Kita bersyukur, mula bersyukur. Cuba melihat orang-orang yang lebih susah daripada kita. Orang yang berduduk dekat negara-negara yang mungkin lebih teruk daripada kita, dengan kesihatan-kesihatan yang lebih teruk daripada kita. Jadi kita bersyukur. Orang kita sentiasa bersyukur, ya Allah, Engkau bagi aku, orang dengan mungkin kesihatan ni juga Engkau beri kebaikan di sebelah lain. Mungkin diampunkan dosa-dosa kita, dikliarkan dosa-dosa kita yang sekarang, yang sebelum, dan mungkin yang akan datang juga. Jadi kita kena sentiasa dalam keadaan macam tu. Alright, ini benda yang saya nak bagi pada ramai orang yang mungkin dalam sesuatu situasi kita tak dapat berfikir secara yang sepatutnya. Jadi saya rasa bukan dia sabar ni, sabar saja, dia tak sabar saja kan, sabar saja tak bagus. Dia kena redha. Dia kena redha. Redha yang akan sebenarnya memberikan kesabaran. Bila kita redha, sabar kita dia lain macam. Redha ni adalah tahap yang tinggi dalam kategori sabar. Sabar ni beberapa tahap. Dan redha adalah tahap yang kedua, right? Kan? Dia redha ni ada dua tau. Satu redha dia macam ni. Dia bersabar, dia redha.
Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau bantulah aku untuk keluar daripada masalah ni. Ya Allah, Engkau bantulah aku, itu adalah redha yang satu level. Lagi satu redha yang awak akan terperanjat, redha dia macam ni. Contohnya seseorang tu dalam keadaan miskin, dia berdoa, ya Allah, Kau bantulah aku keluar daripada kemiskinan ni, ya Allah, Kau bagilah aku kebaikan, ya Allah, Kau bantulah aku keluar daripada kemiskinan. Itu satu jenis sabar, yang ini redha. Dan dia adalah redha yang level lain. Redha dia macam ni, ya Allah, terima kasih ya Allah, kalau kemiskinan ini yang akan bawa aku ke syurga, ya Allah, miskinkanlah aku, ya Allah. Dia macam tu. Itu adalah redha yang kelas dia lagi level tinggi. Jadi sebenarnya kalau kita tengok kan, sabar tu, sebab tu saya cakap orang yang bersabar kadang-kadang dia belum redha lagi. Dia tak redha tapi dia macam nak keluar daripada benda tu. Jadi first kali redha, lepas tu kita berdoa, diberikan kesabaran, sabar dalam melalui apa-apa ujian, dan kita terima. Itu pada Abang pula. Alright, dan kita nak just take away, build quality relationship, bring happiness to your surrounding, let you be the reason, the best day of family and people. Masya Allah, Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Okay, kita ada satu lagi, betul tu, saya pernah ke Yaman, tengok keadaan miskin di sana, tapi orang di Malaysia, di sana Masya Allah sangat redha, senyum je kalau jumpa mereka. Right, so you can see so much of benda. Kalau kita share, banyak benda yang kita boleh share. Tapi saya harap apa yang kita kongsikan insya-Allah akan memberikan sedikit banyak kebaikan pada anda. Mudah-mudahan hari Jumaat ni akan terus Allah rahmati, Allah berikan banyak kebaikan pada kita. Mudah-mudahan hari Jumaat ni juga akan membawa banyak lagi kebaikan-kebaikan. Orang yang Allah permudahkan urusan kita. Mudah-mudahan Allah akan terus memberikan taufik dan hidayahnya dalam kita mencari dan mendapatkan petunjuk-petunjuk dan ditunjukkan jalan lurus dalam kita mencapai kejayaan dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah terus berikan kita afiat, mudah-mudahan dilindungi daripada sebarang wabak penyakit dan dilindungi daripada segala perbuatan yang jahat daripada manusia, jin ataupun diri kita sendiri. Mudah-mudahan kita sentiasa di bawah lindungan Allah, sentiasa diberikan kesihatan yang baik untuk kita terus memberi dan memberi, supaya kita terus membina hubungan bersama dengan keluarga kita, dengan masyarakat, dengan of course hubungan yang lebih kuat dengan Allah SWT. Diberikan kita agar supaya kita tidak membuat apa-apa judgement terhadap sesiapa atau sesuatu keadaan, sebaliknya sentiasa dalam keadaan yang menerima dan reda dan juga terus bersabar dan sentiasa bersyukur di atas segala nikmat yang Allah berikan. Mudah-mudahan Allah terus berikan kita kebaikan dan rahmatnya ke sisi kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan diampunkan segala dosa-dosa kita yang lampau, yang sekarang dan juga yang akan datang. Mudah-mudahan Allah akan terus bersihkan kita. Mudah-mudahan diterima kita sebagai tetamu Allah ke Mekah untuk menunaikan umrah haji. Ya Allah, mudah-mudahan diberikan kita rezeki untuk buat korban, menunjukkan betapa kita menolak sayang pada Allah, dan juga diberikan rezeki untuk kita berpuasa, bertemu dengan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini akan menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita semua, insya-Allah. Alright, so itu saja daripada Abang Abu. Insya-Allah kita jumpa lagi alright pada hari Isnin, sebab esok dan lusa Abang Abu ada kerja banyak. Jadi kita jumpa balik. Besok saya ada kelas, pagi, petang, malam pun ada kelas. Hari Ahad pun ada kelas. Jadi Sabtu, Ahad kita mungkin santai. Abang Abu just datang santai daripada luar sana. Alright, itu sajalah untuk hari ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Allahu Akbar.